Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 26 September 2022 bersama dengan saya Nusha Mama Amin. Peguam Utama Najib Razak hari ini menafikan dakwaan sesetengah pihak yang mengaitkan bekas Perdana Menteri itu dengan layanan istimewa di penjara. Menurut Muhammad Syafiee Abdullah, tuduhan tersebut sebagai mengarut. Ketika ditemui media di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur hari ini, Syafiee berkata, Najib tetap mendapat layanan yang sama seperti banduan lain di penjara Kajang. Pada masa sama, peguam kanan itu memberitahu, dia tidak pasti mengapa Najib dihantar ke Hospital Rehabilitasi Ceras dan berpendapat ia mungkin ada kaitan dengan masalah lutut ahli parlimen pekan berkenaan. Syafiee berada di situ bagi mewakili Najib yang dibicarakan atas tuduhan rasuah membabitkan dana 2.28 bilion ringgit milik 1MDB. Najib kini ditahan di penjara Kajang selepas disabitkan atas 7 kesalahan membabitkan pecah amanah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram milik SRC. Pada 20 September lalu, Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli menuntut pihak berkuasa memberi penjelasan terhadap dakwaan Najib mendapat layanan istimewa dalam penjara. Kesaan itu dibuat ekoran tularnya mesej mengaitkan Najib yang diberikan nama kod merpati diberikan layanan yang berbeza daripada banduan biasa. Seorang pengurus cawangan bank memberi keterangan bahawa Najib Razak menerima lebih 90 juta ringgit ke dalam akaun banknya lebih 10 tahun lalu. Umar Devi memberi keterangan semasa pembicaraan rasuah 1MDB bernilai 2.28 bilion ringgit terhadap Najib yang boleh dilihat di kandang tertuduh. Umar Devi memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini bahawa bekas Perdana Menteri itu menerima RM90,899,927.30 dalam akaun M Islamic Bank melalui 2 peringkat pada akhir 2012. Semasa membacakan kenyataan saksi bertulisnya, saksi pendakwaan ke-37 itu berkata RM15,149,963.64 telah dimasukkan ke dalam akaun bekas Menteri Kewangan itu pada 31 Oktober tahun itu. Pengurus cawangan Bank Perdagangan di Jalan Raja Chulan Kuala Lumpur itu memberi keterangan bahawa RM75,749,963.64 masuk ke akaun Najib pada 20 November 2012. Prosiding pembicaraan 1MDB di hadapan Hakim Colin Lawrence Sequeira ditetapkan untuk bersambung petang ini serta esok sehingga Khamis minggu ini. Najib sedang dibicarakan atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan 2.28 bilion ringgit daripada 1MDB. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zaid Hamidi mengingatkan PAS mengenai musuh dalam selimut. Ini selepas Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin mengisytiharkan musuh utama Perikatan Nasional adalah BN pada pilihan raya umum ke-15. Dalam kenyataan di Facebook, Zahid yang juga Presiden UMNO berkata, ahli Kabinet selain bersatu terdedah kepada risiko sabotaj. Malah kata Zahid, Muhyiddin telah pun memulakan gerakan melampaui batas dengan menyerang Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Susulan kenyataan Muhyiddin itu, timbul percagahan antara Bersatu dan PAS memandangkan PAS sebelum ini menegaskan bahawa musuh utama mereka adalah Pakatan Harapan dan bukan BN. PAS dilihat masih cuba menjalinkan kerjasama dengan UMNO selepas timbul spekulasi terdapat usaha menghidupkan semula Muafakat Nasional. Muhyiddin sebelum ini berkata dia akan berjumpa dengan Presiden PAS Abdul Hadi Awang untuk mendapatkan penjelasan mengenai perkara itu. Sementara itu, Setiausaha Agung UMNO Ahmad Mazlan berkata perbezaan pendapat ini akan menjadikan drama politik menarik pada hari-hari mendatang.
Baik, dalam pada itu, seorang pemimpin kanan PAS menyatakan rasa tidak bersetuju dengan langkah Muhyiddin Yassin meletakkan BN sebagai musuh utama PN. Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat Nasruddin Hassan malah melihat tindakan meletakkan sesebuah parti yang sama-sama dalam kerajaan itu sebagai pihak yang berjiwa pembangkang. Menzahirkan tegurannya itu hari ini di Facebooknya, Nasruddin berkata tidak menjadi masalah jika pembangkang yang mengkritik parti pemerintah. Namun katanya parti komponen pemerintah janganlah berminda pembangkang dengan mengisytiharkan sesama sendiri sebagai musuh. Nasruddin berkata PAS hanya mengisytiharkan sesuatu pihak itu sebagai musuh apabila mereka dilihat ekstrim. Justeru katanya PAS mengisytiharkan musuhnya ialah Pakatan Harapan dan bukannya BN. Pada 24 September lalu, Muhyiddin mengisytiharkan BN sebagai musuh utama buat PN dalam pilihan raya umum PRU akan datang. Ia berbeza dengan pendirian PAS yang dinyatakan parti itu kira-kira 5 hari sebelumnya apabila mereka meletakkan PH sebagai musuh bersama parti terbabit. Pakatan Harapan terdiri daripada parti-parti yang mendukung ideologi kiri berasaskan sosialisme. Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan berkata, oleh itu PH tidak sesuai untuk Malaysia. Berucap semasa merasmikan taklimat tertutup Jentera Pilihan Raya Bersatu Lembah Pantai di Kuala Lumpur semalam, beliau berkata, ciri-ciri sedemikian jelas dipamerkan oleh DAP. Wan Saiful berkata ini membuka ruang untuk bersatu untuk memposisikan parti itu sebagai parti pertengahan kanan iaitu ekonomi berteraskan perdagangan dan perniagaan. Mengenai UMNO, Wan Saiful berkata ia sebuah parti yang memperjuangkan kepentingan peribadi semata-mata dengan fokus mereka masih lagi merompak harta rakyat. Saya amat berharap bahawa kita memposisikan diri kita, memposisikan parti kita sebagai pesaing dari segi ideologi kepada parti-parti yang ada. Biar UMNO dan Barisan Nasional pegang dengan agenda boskunya, agenda nak sokong Zahid Hamidinya, agenda peribadi. Kita biar PH dengan agenda kirinya. Kita kena berpegang dengan fahaman, dengan pegangan bahawa dari segi ekonomi, kita nak ekonomi yang terbuka. Amalan sosial kita adalah ada teras-teras kebudayaan masyarakat timur, menjaga elemen-elemen yang konservatif dalam masyarakat. Berita seterusnya. Anggota Parlimen Bacok Nik Muhammad Abdul Aziz mengesahkan pihaknya menerima bantuan pihak berkuasa tempatan dan agensi kerajaan. Bantuan tersebut bagi menganjurkan majlis kenduri perkahwinan anaknya di Kampung Pulau Melaka, Kota Baru Sabtu lalu. Dalam tulisan penghargaan di Facebooknya hari ini, beliau mengucapkan terima kasih kepada pihak Polis Diraja Malaysia PDRM, Majlis Perbandaran Kota Baru MPKB dan Jabatan Kerja Raya JKR kerana telah membantu melancarkan majlis kerajaan tersebut. Katanya pihak MPKB turut menyediakan tambahan tungtung sampah bagi memudahkan pengurutan sisa pepejal. Terdahulu tular gambar sepucuk surat daripada Nik Muhammad Abdul yang memohon kemudahan tertentu daripada pihak MPKB. Surat bertarikh 20 September lalu itu antara lain meminta PBT terbabit menyediakan beberapa kemudahan untuk melincingkan perjalanan sebuah majlis yang dirancang. Antara kemudahan itu ialah meja, kerusi dan hiasan bunga. Surat tersebut menjelaskan anak bekas Menteri Besar Kelantan itu membuat permohonan bagi melancarkan majlis kenduri kesyukuran sempena perkahwinan anaknya. Katanya dianggarkan sekitar 10,000 orang tetamu hadir dan lebih 30 kawah gulai dinikmati bersama selain juadah yang lain. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.